Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 kita punya percubaan negeri Kelantan. So 2021, soalan nombor 3 dia bermain dengan vektor. Kalau kita nak sini soalan nombor bermain dengan vektor. Baik, dalam vektor ni, okey, yang penting adalah kita kena lengkapkan gambar rajah. Ya. So kena lengkapkan gambar rajah dulu. Baik, kalau kita perhatikan soalan ni, dia kata QT sama dengan 3/4 QR PQ, okey, itu ada ratio. Okey, dia bagi PQ So cikgu lengkapkan dengan PQ dulu. Letakkan PQ dekat situ. So PQ arrow ke belakang sama dengan 8P vektor. Kemudian PR kita 12Q. PR kita 12Q, PR 12Q. Arrow tu sangat penting sebab dalam vektor ni dia magnitude and direction. Direction is very important. Kalau kita terbalik direction dia, kita mungkin tersilap lah jawapan kita. Ya. Baik, yang pertama dia mintakan untuk cari QR. Okay, so kalau kita tengok perjalanan untuk QR, untuk perjalanan QR. So QR, kalau yang belajar vektor tu mesti faham ni. Macam mana kita nak cari QR? QR kita boleh didapati menggunakan apa? So nak dapatkan QR, QP tambah PR, betul ya? QP tambah PR. So kita akan gunakan QP tambah PR. So ada tak QP kita? Ada QP kita. Bukan 8P, bukan 8P, tetapi apa? Tetapi kita punya negatif 8P. Betul Negatif 8P. So negatif 8P. Kenapa? Sebab dia mempunyai nilai yang sama tetapi berlainan arah QP, bukan PQ. So tambah dengan PR, okey, cantik. PR kita memang ikut kita punya 12Q. Memang ikut direction kita. So ini jawapan akhir. Oh, mudah bukan? Sangat mudah. Okay, free marks lah ni kalau kamu faham betul-betul. Tak susah pun. Baik, seterusnya kita nak cari kita punya PT. So kalau kita perhatikan PT, perjalanan PT ni dia melibatkan kita punya separuh-separuh sikit ni. Okay, kita tengok P nak ke T. So you nak ikut laluan apa? So P ke T you boleh gunakan laluan PR RT. Itu laluan pertama, ataupun PQ QR. QT. So cikgu menggunakan PQ tambah dengan QT. Sebab apa QT? Sebab QT ni sebenarnya PQ kita ada kan PQ. Tetapi QT ni kenapa cikgu gunakan QT? Sebab dia in direction of QR. Kenapa cikgu nak pakai in direction of QR? Sebab dia kata QT sama dengan 3/4 QR. Bukankah terus kita boleh masukkan QR sebentar nanti? Tak perlu kita nak tolak-tolak ke nak cari ratio balik semula. Sebab apa? Sebab QR kita dah ada. Mana ada QR cikgu dalam gambar rajah ni? Bukankah kita dah cari tadi QR? Maka kita boleh gunakan 3/4 QR. Cikgu, saya tak nak pakai tu. Saya nak pakai PR tambah RT. Boleh. Tapi RT you kena gunakan 1/4 daripada bukan QR tetapi RQ. Cubalah kalau you nak challenge diri you. Tak ada masalah untuk pengetahuan ataupun pembelajaran. Baik. Apakah PQ kita tadi? PQ kita adalah 8P. Tambah dengan 3/4 QR. Mana QR kita? Cikgu kan dah cari tadi. Kan korang tak perasan ni. Ketuk kepala ni. Okay. So inilah kita punya QR. Which is negative 8P plus 12Q. Tersilap. Begitu baru betul. Ya. Okay. Expand. So kita dapat 8P minus 6P plus 9Q. Cantik ya. So, P dengan P boleh selesai. So, at the end, we got 2P plus 9Q. Settle masalah kita. So, selesai. So, dua markah ni, satu markah tadi senang ya. Satu markah tu panjang sikit lah ya. Tetapi tak susah pun kan. Masih dalam kita punya routine question. Soalan rutin. Baik. So, diberi. It is given that PS to HPT. Cantik. RS to 7. Oh, find H and K. Cikgu rasa ni ada error ni. So, yang ni lah kita punya K lah sepatutnya ya. Pemalas lah. Takkanlah tak ada K kat situ kan. Mesti ada K. So, biasanya soalan begitulah. Ya. Ini soalan rutin ni. Soalan rutin. So, kita bincang. So, dia nak kita cari H dengan K. Okay, yang pertama sekali, you kena cari dulu. You nak kena compare. Ingat kalau soalan pattern macam ni adalah soalan compare. Sama ada you nak compare PS dengan PS. Ataupun you nak compare RS dengan RS. Mana you nak compare? So, kalau nak gunakan PS, compare dengan PS pun boleh. Kalau nak comparekan RS dengan RS pun boleh juga. Sorry, RS dengan RS pun boleh juga. Macam tu. Ya. Baik. Pemilihan cikgu nak gunakan PS dengan PS lah. Boleh tak? PS dengan PS Cikgu nak pakai RS dengan RS, dipersilakan. Boleh, tak ada masalah. Untuk bahagian B, cikgu akan gunakan PS. Kita comparekan dengan PS. Yang pertama, kita mesti ada PS in terms of H. Ya. So, PT dekat sini. So, just masukkan lah. So, PT kita. Ada tak PT? PT kan kita dah cari tadi. 2P tambah 9Q. Betul tak? So, expand lah.
So 2HP susunan dia masih betul tambah 9H baru kita punya vektor di belakang Q. Baru dapat PS in terms of HP dengan Q. Relax dulu. So kita mesti dapatkan PS sekali lagi, tetapi PS kali ini kita mesti dapatkan in terms of K. Berhati-hati, yang cikgu bulatkan itu bukan PS tetapi itu adalah RS. Jadi you kena ada idea ataupun teknik bagaimana you nak createkan you punya vektor PS ya. PS diwakili oleh apa? PS diwakili oleh PR tambah RS. Ini dia. Macam mana cikgu dapat PS sama dengan PR tambah RS? So, kita tengok gambar rajah pun boleh. Salah satu teknik kita boleh gunakan gambar rajah ataupun teknik pecah-pecahkan dia. So, PR ni nampak tak? PR macam mana dapat? PR adalah, tadi apa nak? PS PS. Kita nak createkan PS. So, nak createkan PS. So, boleh ke PS ni dapat daripada apa? PR tambah RS. Nampak perjalanan. Daripada gambar rajah pun boleh. Ataupun you boleh gunakan teknik vektor yang pisah-pisahkan tu kan. Yang penting bagaimana you nak createkan vektor. Mesti keluarkan PS juga. Dan mesti kaitkan dengan RS juga. Kenapa kena kaitkan RS cikgu? Sebab you nak kaitkan dengan K. Bukan 7 ni ya. Ini adalah K kita. Nak kaitkan dengan K tak? Tadi kita dah kaitkan dengan H. Sekarang kita mesti kaitkan dengan K. Baru kita boleh compare nak dapatkan H dengan K. So PR ada tak PR? Sabar dulu. PR kita tak mau masukkan lagi. Tak mau masukkan lagi. Sebab RS ni. RS dah ada. Okay, kita boleh masukkan PR lah. Ada tak PR kita? PR kita sama dengan 12Q. Dah ada dah. 12Q tambah dengan RS. RS kita bukan 7 tadi K. 2P tolak 7Q. Kita expand dia sekejap. Kita expand dia cantik-cantik. So dapat tambah 2KP tolak 7KQ. Okey, apa kata kalau cikgu cadangkan P tu you susun balik kat depan, senang you nak nampak nanti bila you nak compare. So tambah dengan 12Q tolak 7KQ. Ada pelajar yang dia nak factorizekan Q tu siap-siap keluar. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cikgu saya tak nak keluarkan pun boleh, terpulang kepada masing-masing punya skill lah. Ataupun masing-masing punya jalan kerja lah. Belum habis lagi ni. Okey, so seterusnya kalau kamu perhatikan apa step yang seterusnya ni. Soalan cuma minta kita cari H dengan K. Yang kita buat panjang-panjang tadi nak buat apa? Sebab kita nak compare. Cikgu, saya nak compare apa? Saya nak compare PS. Cikgu nak compare PS. Cikgu nak compare dengan PS. Bukankah vektor PS dengan PS mesti sama? Bila sama, maksudnya benda ini mesti sama dengan benda yang bawah ni. Faham tak? Jadi apa yang maksud cikgu yang sama tu? Maksudnya kita dah boleh bandingkan. Okey, katalah cikgu tulis sini kita akan comparekan coefficient tak payah tulis coefficient lah, cikgu comparekan kita punya P dulu. Okey, apakah P yang depan atas ni dulu? Kita akan katakan 2H lah. Sama dengan apa? P dekat sini 2K. Jadi maksudnya apa? Okey, tak nampak. 2H sama dengan 2K. Maksudnya kita boleh potong-potong 2 dengan 2 tu kan. Boleh potong-potong ataupun bahagikan lah. So, H sama dengan K. Nilai H dengan K ni sama rupanya. Okey, so kita compare pula. Kita comparekan kita punya Q pula. So, bila kita comparekan Q dekat sini, 9H Cikgu masukkan 9H sama dengan apa? Sama dengan benda ni lah. Ataupun kalau you tak factorize tadi, you boleh gunakan yang di atas tu lah. Okey, so since cikgu dah factorizekan, cikgu ambil 12 tolak 7K. Since kita katakan bahawa H sama dengan K, maka cikgu boleh masukkan K sama dengan H lah. Salah satu 9H sama dengan 12 tolak 7H juga. So pindah you akan dapat 16H sama dengan 12. Betul ya? 9 tambah 7 16 kan? Jangan salah pula. So H sama dengan 12 per 16 ataupun you boleh simplify. Bahagi dengan 4, juga dapat 3 per 4. Berapa nilai K kita? Oleh itu, kita akan katakan H adalah sama dengan K juga sama dengan 3 per 4. Kenapa cikgu tahu H dengan K nilai yang sama? Lupa tu. Yang ini ni. Nampak ni? Tadi you dah kata H dengan K adalah nilai yang sama. Maka at the end, kita dapat H dengan K adalah nilai yang sama. Kita boleh masukkan 3 per 4. Dan ingat, K itu dengan H tu apa maksud dia? Mereka ini sebenarnya mewakili apa? Mewakili vektor, ratio. Ratio 3/4, ini pun 3/4. Ratio yang mana menunjukkan dia adalah kita punya parallel case. Dan juga dalam case ni, dia juga adalah collinear. So, terima kasih banyak-banyak para pelajar. So, nantikan video-video kita seterusnya dengan perbincangan daripada soalan yang keempat. Dan seterusnya bersama siapa? Bersama Mathness 49 yang juga di dalam kita punya PTIN Studio. Yang mana you boleh cari di dalam IG Mathness 49 atau juga kita punya di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.